Hai, hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita bertemu lagi hari ini. Okey, video hari ini aku nak review sebuah filem yang diterbitkan pada tahun 2004. Filem ni aku expect dan aku gelar lah. Aku gelar sebagai antara filem yang berikan macam satu benchmark kepada filem Melayu kita lah. Sebab pada aku sampai sekarang ni tidak ada lagi lah filem Melayu yang macam ni untuk era sekarang. Walaupun sampai tahun 2020 pun tidak ada yang macam ni. Okey, filem yang aku masukkan ialah sebuah filem karya So Tiong Hin. Penulis lakon layar dia ialah Mamat Khalid. Tajuk dia ialah Puteri Gunung Ledang. Okey, filem ni diterbitkan pada tahun 2004. Pada ketika itu, tak silap aku, tahun 2004 ni aku masih tingkatan 2 kot masa tu. Tapi aku pun dah pernah tonton. Dan aku pernah ada VCD original dia. Aku tak tahu ada ke tak lagi. Tapi kalau kata nanti aku balik ke rumah kampung aku try cari. Kalau ada VCD original Puteri Gunung Ledang ni, aku akan kongsi lah, tunjuk. Okay, so review ni adalah berdasarkan tontonan aku kali pertama ditonton di Netflix. Okay, selepas beberapa tahun lah aku pun tak tonton dah filem ni. Jadi bila dah masuk kat Netflix, aku tempat tonton. Okay, ini bukan versi uncut ataupun penambahan yang director's cut yang hari tu, tak, sebab aku tak sempat tonton. Jadi ini adalah review aku berdasarkan versi remastered version pada tahun 2014. Okay, kita akan mulakan review Puteri Gunung Ledang sekarang. Spoiler alert. Okay, kita mulakan sekarang. Okey, Puteri Gunung Ledang ni pada aku sifatkan walaupun filem ni ialah sebuah filem fiksyen yang mana memang tidak memberikan jalan cerita yang asal lah. Maknanya kalau siapa yang tonton filem 2004 ni, sebenarnya ini bukan filem yang adaptasi original. Dia memang cerita pasal Puteri Gunung Ledang, tapi Mamat Khalid selaku penulis lakon layar filem ni tidak mengambil dan menggunakan idea asal ataupun dari legenda Puteri Gunung Ledang tersebut. So banyak elemen-elemen yang ditokok tambah supaya menjadikan filem Puteri Gunung Ledang ni nampak cun dan lebih kemas di layar perak lah. One of the most obvious things yang memang tak pernah wujud langsung dalam cerita legenda Puteri Gunung Ledang ni semestinya ialah percintaan antara Tuah dan juga Gusti Puteri. Okay, lakonan Tiara Jekulina. Benda ni memang tidak pernah wujud. Dan legenda dia punya background watak kepada Gusti Adipati Puteri tu pun memang tidak pernah wujud macam tu. Tapi ini ialah macam kita boleh panggil sebagai fiction lah. Sebuah fiction yang diolah semula untuk menjadikan legenda ni lebih menarik. So kalau siapa yang tonton filem ni lalu percaya bahawa filem ni ialah real adaptation daripada real legenda tu, maknanya jangan percayalah. Okay, sebab ini ialah sebuah filem fiction. Jadi kita ambil filem ni sebagai sebuah fiction yang new take terhadap legenda tersebut. Okay, filem ni pada aku, walaupun filem ni terbitkan pada tahun 2004, okay, 2004, filem ni still nampak macam tidak terlalu usia, tidak terlalu macam berusia macam tu maksud aku. Tidak ada sesuatu yang nampak lapuk. Okey, dari segi kualiti dia, dari segi gerak cerita dia, daripada perjalanan cerita dia, dari segi pencahayaan, dari segi kamera apa semua nampak seperti ini dirakam pada tahun 2020 dengan lakonan M. Nasir, dengan lakonan Tiara Jekulina yang memang tidak dinafikan memang antara yang perkara yang menjadikan filem ni terbaik lah. Tambah pula kita ada lakonan walaupun minor karakter seperti watak lakonan Sabri Yunus, kita ada Tun Mamat, kita ada Datuk Rahim Razali, apa semua tu, semuanya memang nampak cun dan seolah-olah dirakam pada tahun 2020. So aku memang agak respect dengan macam mana filem ni dibuat pada tahun 2004, di mana pada tu orang, pada aku industri filem kita pun tidaklah sehebat macam tu kan. Walaupun pada tahun 2004 tu aku boleh katakan yang filem-filem Melayu ni masih takut lama. So Tiong Hin ni berjaya membuat sebuah filem yang kita boleh banggakan, yang boleh dibawa ke persada dunia kan. Macam siapa yang pernah tahu, filem Puteri Gunung Ledang ni berlegar-legar di satu dunia, ditayangkan di merata tempat, okay, dan memang dipuji habis lah kan. Tapi aku agak kecewa jugalah sebab selepas Tiong Hin membuat Puteri Gunung Ledang, kita tidak pernah nampak karya-karya terbaru pengarah ni
yang boleh challenge kehebatan pengarahan dia untuk Puteri Gunung Ledang. Aku tak tahu pasal apa. Naskah-naskah dia macam hore-hore yang ada nyanyian lagu Sudirman tu, naskah macam yang budak yang Kelantan tu aku tak ingat. Lagi yang ada cerita pasal pasukan bola sebab Kelantan tu, still tak boleh nak beat kekuatan dan kehebatan Puteri Gunung Ledang. Aku tak tahu sama ada So Tiong Hin itu perlu bekerjasama dengan Mamat Khalid untuk menghasilkan sesuatu yang macam tu atau macam mana. Sebab aku rasa pengarahan So Tiong Hin dalam Puteri Gunung Ledang sangat-sangat high class dan memang cukup-cukup mantap lah, kan? Okay, bagi aku filem ni memang love story yang memang cukup-cukup deep. Kita tidak ada straightforward love story. Dia menggunakan penceritaan yang menggunakan flashback. So kita kena hadam dengan banyak lah, kan. Kadang-kadang kita akan tengok, oh ni flashback, ini tak. So benda-benda macam ni aku tak dapat tau. Aku tak dapat tonton dan rasa benda ni ketika aku tonton pada tahun 2004. Sebab waktu tu aku tonton pada usia aku masih muda. So aku kurang nak faham benda-benda macam ni. Dan aku rasa benda ni pun macam bosan, kan. Tapi bila aku tonton balik sekarang ni, di usia yang aku dah meningkat tua ni, okay, jadi aku dah rasa macam wow, macam ni rupanya kuasa dan kehebatan Puteri Gunung Ledang. Dengan versi yang kita lebih dia remastered punya version apa semua, filem ni nampak lebih bagus lah. Okay, dan memang tidak ada lagi filem yang macam ni sekarang dekat mana-mana pun. Aku rasa tak ada lah, kan. Cuba hampa sebut satu filem yang boleh beat Puteri Gunung Ledang punya kualiti. Ada love story yang memang agung, yang memang kita boleh kita kata nampak cun lah, cinta agung dia, kan. Macam Laila Majnun apa semua tu. Dan dia punya tahap kerja kamera, dia punya visual nampak international dengan gabungan pelakon Indonesia campur lagi pelakon Malaysia, kan. Ada pelakon Indonesia seperti Dian Sastrowardoyo tu sanggup buat cameo walaupun sikit lah, kan. Pelakon yang kecil. Maknanya ini adalah satu filem yang menunjukkan bahawa filem tempatan boleh bergabung dengan filem-filem luar. Okay, so apa pendapat anda sebagai Puteri Gunung Ledang? Aku rasa filem ni memang sangat-sangat bagus. So kita jumpa lagi di review akan datang. Assalamualaikum.